Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa may yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, ila man tashkuni wa laysa bimithli tashku, wa ila mata tansawni wa lam astajib minkum dhalik, wa ila mata takfuruni wa lastu bizallamin lil abid, wa ila mata tajhadu nikmati, wa ila mata tastakhifu bi kitabi wa lam ukallifka ma la tutib, wa ila mata tajfuni wa ila mata tajhaduni wa laysa lakum rabbun khair, wa idza maridtum fa ayyu tabib min duni yashfikum faqad syakawtumuni wa syakhidtum qada'i wa ana alladhi arsaltu samaa 'alaikum midraran fa kuntum mutirna bihadzal najm faqad kafartumuni wa amantum bihin najm wa ana alladhi anzaltu 'alaikum rahmati qadaran maqduran maqyudan ma'duda mawzunan maksumah. Fa idza jaa ahadakum qawqutu thalathati ayyam qala ana basyiran wa lastu bi khair faqad jahada nikmati wa ma mana az-zakati min malihi faqad istakhaffa bi kitabi wa idza alima bi waqti shalah lam yaqru laha faqad ghafalan anni. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hadid bermula daripada ayat 22 berakhir pada ayat ke-24 yang bermaksud setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa kepada dirimu sendiri semuanya telah tertulis di dalam kitab, iaitu Lauh Mahfuz, sebelum kami menjadikannya. Sesungguhnya itu semua mudah bagi Allah, agar kamu tidak merasa terlalu bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu, dan tidak merasa terlalu bergembira dengan apa yang diberikannya kepada kamu. Dan Allah tidak menyukai golongan-golongan manusia yang sombong lagi membanggakan diri, iaitu orang-orang yang kedekut dan menyuruh orang lain juga untuk menjadi kedekut. Maka barang siapa yang berpaling daripada perintah-perintah Allah, maka sesungguhnya Allah ialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis qudsinya dari kitab himpunan hadis qudsi Imam Al-Ghazali,
Hadis yang ke-18 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, kepada siapakah kamu mengadukan aku, dan tidak ada yang seperti aku engkau mengadu? Sampai bilakah kamu melupai aku, sedangkan aku tidak pernah mengatakan wajib yang demikian kepada kamu? Sampai bilakah kamu kufur kepadaku, sedangkan aku tidaklah penginaya ke atas hamba-hambaku? Sampai bilakah kamu menyangkal hikmatku, dan sampai bilakah kamu menganggap remeh terhadap kitabku, sedangkan aku tidak membebankan kamu dalam sesuatu yang di luar daripada kemampuan. Sampai bilakah kamu akan membenci aku, dan sampai bilakah kamu mengingkariku, sedangkan kamu tidak punya Tuhan selain dari aku? Jika kamu sakit, maka tabib manakah yang mengobati dan menyembuhkan kamu kalau bukan aku? Sesungguhnya kamu mengadu kepadaku, tetapi kamu tidak senang dengan ketetapan dariku. Dan akulah yang menurunkan hujan yang deras ke atas kamu. Lalu kamu berkata, kami telah diturunkan oleh bintang. Maka sesungguhnya kamu telah mengingkari aku dan kamu mengimani bintang. Akulah juga yang menurunkan rahmatku kepada kamu dengan kadar yang ditentukan, timbangan yang telah ditetapkan, atau sukatan yang telah dipastikan. Apabila kamu memperoleh makanan untuk 3 hari, maka dia berkata, aku celaka, aku tidak bernasib mujur, maka ia sesungguhnya telah mengingkari akan nikmat pemberianku. Maka sesiapa yang enggan memberikan zakat hartanya, maka sesungguhnya dia telah menganggap remeh terhadap kitabku. Dan apabila dia mengetahui waktu solat sudah tiba, tapi dia tidak dapat menentukan waktu untuk melaksanakannya, maka sesungguhnya dia telah lalai daripada mengingatiku. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini, kita masih dikurniakan Allah dengan nikmat yang terbesar, iaitu nikmat iman dan nikmatnya Islam. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan solat berjamaah, kemudian kita dapat duduk seketika dalam majlis-majlis ilmu. Kita berharap, kita berdoa supaya segala apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala memperkirakan ia sebagai sebahagian daripada amal-amal kebaikan. Alhamdulillah kita terus menerus duduk dalam suasana mengingat di antara satu sama lain, anda dia merupakan saranan daripada Allah. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min. Allah kata berilah peringatan, kerana peringatan itu kata Allah memberi manfaat, memberi kebaikan kepada orang yang beriman. Bila kita duduk saling mengingat di antara satu sama lain. Untuk itu alhamdulillah kita dapat lagi meneruskan sesi kuliah kita. Dan seperti mana biasa, saya akan membaca ayat-ayat Al-Quran, ambil pengajaran dari Al-Quran yang semestinya kita ambil. Dan saya akan membaca daripada hadis Nabi untuk mengambil iktibar apa yang dipesankan oleh Nabi. Kemudian barulah saya akan membuka daripada kitab-kitab pengajian kita sendiri. Pada subuh ini saya memilih 2-3 ayat daripada ayat Al-Quran, memandangkan suasana yang berlaku pada hari ini. Banyak suasana yang berlaku pada hari ini kadang-kadang mencetuskan keimanan kita. Ada orang yang bila diuji dengan ujian, iman dia makin naik. Tapi ada orang yang bila diuji, maka iman dia makin lama makin menurun, makin lama makin menurun. Jadi hakikatnya supaya kita memahami segala ujian yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Kita tengok mutakhir hari ini dalam negara kita, lepas satu belum habis yang satu, maka datang lagi satu lagi. Kali ini banjir pula. Ada orang ditimpa sebegitu ujian dia. Kita tengok yang baru ni yang sedih, sekeluarga
8 orang, 10 orang meninggal dunia dalam keadaan yang orang kata sekelip mata, sekejap. Bagaimana kereta boleh parking di situ, rosak di situ, dan bagaimana trailer sepanjang lebuh raya Pilit itu boleh terparking atas kereta orang. Bagaimana berlaku? Kalau bab ini kita perhati, subhanallah, bagi orang yang mengambil iktibar. Saya hubungi sahabat saya di Shah Alam. Dia kata, Ustaz, di Shah Alam alhamdulillah hari ini ramai orang pergi masjid, sampai ke bumbung-bumbung sekali. Di bumbung-bumbung pun ada, di Ulu Langat dan sebagainya, bumbung-bumbung pun orang datang masjid kali ini, kata dia, Ustaz. Dia kata dia tak pernah berlaku sepanjang saya duduk di Shah Alam itu, tak pernah berlaku. Kita jangan tengok banjirnya, tapi bagaimana Allah Ta'ala meletakkan sesuatu benda itu, sesuatu peristiwa yang berlaku agak pelik. Kalau kita duduk fikir di Shah Alam itu boleh banjir, memang agak pelik lah. Biasanya kita Johor, rumah saya di Parit Ponorogo tu memang biasanya banjir lah. Tapi kali ini alhamdulillah. Begitu juga lalunya di Kelantan, kali ini dia berpusing ke tempat lain. Itulah kehebatan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saya nak bawa 2 isu pada hari ini. Satu, isu berkaitan dengan apa pun bencana yang menimpa. Inilah kehebatan Allah, dia menggilirkan sesuatu perkara. Tadi dalam perjalanan saya ke sini, saya tengok lampu traffic light tadi. Kadang-kadang kita jumpa merah, kadang-kadang kita jumpa hijau. Kalau kita jumpa hijau itu semuanya kita akan rasa suka. Hijau, 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 hijau sampai ke hujung hijau. Dan tapi kalau kita jumpa merah, kita menyumpah lampu trafik lain. Apa pasal merah ni rosak agaknya, orang tak pandai set agaknya. Tapi kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala menggilirkan kegembiraan kita. Saat kita dapat lampu merah, orang lain dapat lampu hijau. Saat orang lain dapat lampu hijau, kita dapat lampu kuning. Itulah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hidup kita ni, bila Nabi kata irtanim hamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Memang tepat, sangat-sangat tepat. Bagi orang yang ada sihat, maka hendaklah digunakan sihat yang masih ada lagi. Sebab tidak mustahil satu hari nanti dia akan sakit. Dan begitu juga orang yang ada keuangan, belanjalah pada jalan agama Allah sebelum nanti dia memerlukan keuangan. Sebegitu Allah menggilirkan keadaan-keadaan yang berlaku itu. Ada hikmah, ada hikmahnya. Maka kata ayat pada ayat ke-22 daripada surah Al-Hadid ini, Allah kata ma asaba min musibatin fil ard. Setiap bencana yang menimpa di bumi, apapun yang berlaku hari ini tuan-tuan, semuanya telah tertulis. Kita kena faham. Semalam satu pengerusi surau tak pergi surau, tak datang surau. Lalu saya tanya kepada imam, mana pengerusi? Selalu ada, dia duduk paling depan. Jawapan dia senang saja. Dia kena kuarantin, Ustaz. Kena COVID, dia kena kuarantin. Saya kata, sebegitu jaga-jaga, sebegitu berkawal, dia kena juga. Kat mana dia kena? Saya kata, anak dia balik. Daripada mana anak dia balik? Agak daripada Kuala Lumpur balik. Anak satu rumah kena, satu keluarga kena. Ini kadang-kadang kita berjaga. Jadi benda yang sebenarnya kat dunia ni semuanya telah tertulis. Jadi kita tak rasa kecewa. Kadang-kadang kita jaga sangat-sangat di masjid, rupanya kita tak kena di masjid, kita kena dekat warung. Kita jaga sangat-sangat di warung, rupanya kita tak kena di warung. Kadang-kadang kita kena di supermarket. Sebegitulah. Jadi benda ni kita berusaha, tapi hakikatnya semuanya telah tertulis di dalam kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Kata Allah, setiap bencana yang menimpa di bumi, satu. Yang kedua, yang menimpa kepada dirimu sendiri, dua. Kata Allah,
Semuanya telah tertulis di dalam kitab yang ini Lauh Mahfuz. Dah siap dah. Dah siap semua sekali dah. Kita hanya melalui aja. Dan kita tak tahu apa yang berlaku sekejap lagi. Besok, lusa kita tak tahu. Sebelum kami menjadikannya, kata sebelum benda itu berlaku sudah tertulis. Sesungguhnya kesemuanya itu mudah bagi Allah Ta'ala. Kenapa? Kata Allah, agar kamu tidak merasa terlalu bersedih hati. Kalau tengok pada yang anak yang meninggal tu 7-8 orang, kalau tak betul-betul tuan, seorang anak meninggal tak rasa begitu, agaknya 7-8 orang kalau meninggal macam mana agaknya. Memang Quran ni dia hebat lah tuan-tuan. Bila Allah kata wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin, Quran ni hebat bagi orang yang nak mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada ayat Al-Quran. Agar kamu tidak rasa bersedih hati terhadap apa yang hilang daripada kamu, kata Allah, dan tidak pula rasa terlalu bergembira dengan nikmat yang diberikannya kepada kamu, dan tak rasa terlalu bergembira. Gembira-gembiralah, tapi tak terlalu sangat bergembira. Dan Allah tidak menyukai, Allah tutup ayat ke-23, Allah tak suka kepada orang yang sombong. Bila dapat nikmat kurniaan Allah, kita bersyukur, jangan sombong. Kadang-kadang kita sombong dengan diri kita sendiri, kan? Yang membanggakan diri mereka. Ini ayat ni diulang banyak kali kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quran. Banyak Allah sebut innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tak suka orang yang sombong, bangga diri. Hampir sama ayat ini dengan ayat daripada surah Al-Hadid ayat 23, hampir sama dengan ayat ke-36 daripada surah An-Nisa. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Hampir sama dengan surah Shah. Allah Ta'ala benci kepada orang yang sombong tadi. Banyak tadi. Lalu kemudian ayat yang ke-24, iaitu adalah orang-orang yang kedekut. Satu, dia kedekut. Yang kedua, dan menyuruh juga orang lain bersifat kedekut. Satu, dia kedekut. Yang kedua, dia menyuruh orang lain kedekut. Hari ini dalam suasana kita tak kena banjir, tuan-tuan, kita senyum. Tapi kalau boleh sumbangkan, ulurkanlah bantuan. Yang ini banyak melalui nombor akaun ni, ulurkanlah bantuan, kan. Satu yang ulur bantuan tu alhamdulillah. Yang satu lagi dia tak nak bagi, tapi dia suruh orang kedekut. Dia tukang pokok canang, kita bagi pun tak ke mana duit tu. Ini bersangka buruk dalam keadaan. Iaitu orang yang kedekut dan menyuruh juga orang lain untuk menjadi kedekut. Maka barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, sesungguhnya Allah dia maha kaya. Siapa yang tak buat perintah Allah, yang saya sebut kepada tuan-tuan marin, perkara-perkara yang mengundang bala ni, kata para alim ulama, ada 5 perkara. Yang pertama, bila mana orang tua telah mula mengabaikan orang muda. Orang tua dah tak nak beri nasihat, orang tua dah tak nak tegur orang muda. Orang tua takut nak tegur orang muda, kan tegur bocor pula air motor. Orang tua mula mengabaikan orang muda. Yang kedua, bila kewajipan fardu ain diabaikan, ramai orang tak sembahyang. Dan sekarang ni kalau kita pergi masjid dah tuan-tuan, rata-ratanya di masjid penguatan yang hampir sama. Masjid tak ada orang nak datang, Ustaz. Masjid tak ramai orang datang. Isulah kalau kita pergi masjid, itulah isu yang biasanya kita ceritakan. Tapi benda begini banyak faktor lah tuan-tuan. Faktor yang pertama, faktor iman tu sendiri. Kalau kita orang masjid yang agak ni, kita buat kajian sikit dia. Kenapa ada warung-warung yang penuh orang datang, tapi ada warung-warung yang tak penuh orang datang? Kalau kita buat kajian sikit lah, apa yang menarikkan hati orang ni boleh datang ke warung tu penuh kadang-kadang. Ada warung kita pergi, kita tahu pukul 8 dah habis makanan dia. Punya ramai orang, punya cepat. Kalau tuan-tuan pergi ke Sungai Ayam sana, penuh. Warung tu dekat Aslan Pedas penuh, tapi setengah-setengah warung tak ada orang datang. Cuba kita buat sikit kajian lah. Kita orang masjid ni buat kajian sikit. Apa sebab ni?
Yang pertama bagi saya, kalau masjid ni faktor iman dia. Kalau iman dia kuat, insya-Allah. Tapi yang kedua, faktor-faktor tu mungkin suasana warung tu pun main peranan. Kebersihan warung juga main peranan. Suasana masjid pun main peranan. Bagaimana kadang-kadang layanan. Semalam saya pergi sebuah rumah, tuan-tuan. Bila pergi rumah tadi, layanan yang diberi rasa amat mengecewakan sangat-sangat. Sebab apa kecewa? Kita datang rumah dia. Patutnya bila kita datang rumah dia, kita ni tetamu, dilayanlah. Kita duduk dalam rumah, dia duduk luar. Patut kita duduklah bercakap. Islam ajar ni kan memuliakan tetamu. Bila tetamu datang, muliakan. Ini kita bercakap dengan dia, dia tengok telefon, dia tengok telefon. Patut cempaklah telefon tu ke tepi sekejap. Paling lama pun 15 minit, cempaklah telefon tu ke tepi, memuliakan tetamu datang. Akhirnya saya melangkah keluar daripada rumah. Dalam hati saya berazam, payahlah aku nak pergi rumah ni lagi. Kerana layanan dia tu kadang-kadang menyedihkan hati. Maka sebegitulah masjid yang kami, tuan-tuan. Kalau kita ni peramah, layan orang yang datang masjid ni dengan layanan yang baik, tegur, tanya apa khabar, daripada mana, orang pun suka pergi masjid agaknya. Macam itulah perasaan manusia ni kan, kita duk fikir. Yang ketiga mungkin tempat dia, yang ketiga, yang keempat mungkin jamuan dia. Kalau warung ni biasanya makanan dia sedap, insya-Allah ramai. Layanan dia baik, walaupun 1000 lebih agaknya ikan siakap tu pun orang datang juga. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Jadi kita masjid ni kena fikirkan bagaimana faktor-faktor yang meramaikan masjid. Sebab tu cuba tuan-tuan sebilah. Kalau tuan-tuan semayang di Bait Raja ni, alhamdulillah ya kan. Tapi cuba tempat-tempat yang lain, cuba kita tengoklah suasana, kenapa dan mengapa dan kenapa. Buat sedikit kajian supaya ramai orang pergi masjid, seronok orang pergi masjid. Dikhabarkan, dia kata kewajipan fardu ain diabaikan sekarang ni. Yang sembahyang penuh berjamaah, sembahyang penuh kata dia, 5 waktu dalam Malaysia ni sekitar 20% saja. 20% saja. Bila kewajipan fardu ain diabaikan. Yang ketiga, bila ulama dia membisu. Ulama tak berani nak tegur. Yang bercakap pasal banjir macam-macam, orang yang bercakap soal banjir, begini. Kadang-kadang dia tak perasan. Mana ada orang boleh menyangka di Shah Alam tu boleh banjir, tak jangka. Tapi itulah ketentuan Allah. Allah turunkan hujan sebegitu. Bila turun hujan sebegitu, Allahu Akbar, kita terimalah yang ayat yang kita baca tadi. Bila ulama dia membisu, ulama tak berani tegur, orang alim takut nak tegur. Tegur kerang kena gam pula. Kuliah dalam masjid kena gam pula. Kan, semalam saya kuliah dekat Tangkap, tuan-tuan. Alah sedihnya orang tua ni. Panjang saya kuliah daripada tahun, dah 10 tahun lebih, kata Cikgu Ilyas. Dah 10 tahun lebih, Ustaz. Dia tak duduk walau dalam kuliah tu, walaupun sekali, tuan-tuan. Sekali pun tak duduk. Jadi kadang-kadang terasa juga, tuan. Kita duduk keluar, orang tua-tua ni duduk kat belakang ni, sembang, isap rukuk atas kursi. Langsung tak rasa malu dalam bab-bab belajar ilmu tu sendiri. Tapi kita nak buat macam mana, tuan-tuan? Hidayah ni bukan milik kita. Bukan milik kita, bukan kita yang boleh beri orang hidayah petunjuk. Kita hanya sekadar berusaha ke arah itu tadi. Bila ulama dia membisu. Yang keempat, bila agama mula dipersenda-senda guraukan. Agama dijadikan bahan senda-senda gurau. Dan akhir sekali bila mana Allah dan Rasul, Al-Quran dan hadis tidak diletakkan di tempat yang selayak baginya. Quran, hadis, orang tak letak tempat yang selayak. Kan, tidak dibaca, tidak direnung, tidak mengambil iktibar daripada apa yang berlaku. Orang kita ni bila berlaku apa-apa pun, tuan-tuan, kita nak rujuk dulu Al-Quran. Tak nak perhati isi kandungan Al-Quran, peringatan-peringatan Al-Quran itu sendiri. Apa hadis Nabi kata, wahai sekalian manusia, kepada siapakah kamu mengadukan aku? Dan tidak ada yang seperti aku engkau mengadu.
Takkan kita nak mengadu kepada patung-patung. Ramai-ramailah bermunajat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat hajat, kalau kita tengok, habis sahaja solat fardu jemaah, biasanya setengah-setengah masjid buat solat hajat. Tapi ramai mana yang solat? Ramai mana yang solat tadi? Kebanyakannya balik. Wah, bukan sampai 10 minit pun solat hajat tu. Sampai bilakah kamu melupai aku, kata Allah, sedangkan aku tidak pernah mengatakan wajib yang demikian kepada aku. Sampai bila kita ni nak lupa kepada Allah? Kita nak lupa kepada Allah, sedangkan aku tak kata wajib kena lupa kepada aku. Kena ingat aku. Tiap nafas, hembusan nafas kita turun naik ni kurniaan daripada Allah. Maka setiap nafas turun naik tu kita patutnya mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana saya kata kepada tuan-tuan hari itu, macam mana isteri kita kenal, anak kita kenal, saudara mara kita kenal, jiran tetangga kita kenal. Takkanlah Tuhan yang bagi kita kehidupan, yang bagi kita rezeki, yang bagi kita kehidupan dan macam-macam nikmat yang Allah bagi, tapi kita tak nak kenal Tuhan kita. Kan kita mengongon kepada Allah akan apa yang berlaku pada hari ini, kita mengongon kepada Allah Ta'ala. Sampai bilakah kamu kufur kepadaku, kata Allah, sampai bila kamu menentang aku ni, sedangkan aku tidaklah inaya ke atas hamba aku tak inaya kepada hamba aku. Orang yang beriman aku beri rezeki, orang tak beriman pun aku bagi dia rezeki juga. Semua dapat makan dan pakai. Sampai bilakah kamu menyangkal nikmatku, dan sampai bilakah kamu menganggap remeh terhadap kitabku? Anggap kitab ni sekadar letak tempat yang tinggi begitu sahaja, tapi tak nak baca, tidak mau hidup berwatak dengan watak Al-Quran. Sedangkan aku tidak membebankan kamu akan sesuatu yang di luar kemampuan kamu. Mana ada aku bebankan kau, kata Allah, sesuatu yang luar daripada kemampuan kau. Mana ada perintah Allah Ta'ala ni tuan-tuan yang kita kena buat sepanjang masa sepenuhnya penuh tiap waktu kita. Kalau kita perhati, puasa sebulan, setahun dalam tempoh sebulan, haji seumur hidup sekali, zakat setahun sekali, yang kita kena buat hari-hari, mayang 5 waktu aja yang hari-hari kita kena buat. Itu pun ramai yang tak semayang. Sampai bila kamu membenci aku, kata Allah? Sampai bilakah kamu mengingkari aku, sedangkan kamu tidak punya Tuhan selain daripada aku, sedangkan kamu tak ada Tuhan lain lagi dah. Allah sahaja Tuhan kamu. Dan dia kata, jika kamu sakit, maka tabib manakah yang mengubati dan menyembuhkan kamu kalau bukan aku? Yang sembuhkan kita ni bila kita sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kamu telah mengadu kepadaku, tetapi kamu tidak senang dengan ketetapanku. Bila aku letakkan satu benda begini, kamu tak reda, tak senang hati, tak puas hati. Kan? Kita bila sakit ni kita berubat, kita berdoa kepada Allah. Bila Allah kata sembuh, sembuh. Kalau tak sembuh, kita redalah ketetapan Allah. Ada hikmah di sebaliknya itu, insya-Allah. Ada hikmah di sebaliknya itu, insya-Allah. Dan akulah yang menurunkan hujan yang deras, kata Allah. Aku yang menurunkan hujan deras ni ke atas kamu. Lalu kamu berkata, kami telah diturunkan oleh bintang. Lalu sungguhnya kamu telah mengingkari aku dan kamu mengimani bintang. Akulah juga yang menurunkan rahmatku kepada kamu dengan kadar yang ditentukan. Aku turunkan kebaikan-kebaikan dengan kadar-kadar tentukan, dan timbangan yang telah ditetapkan atau sukatan yang telah dipastikan. Apabila kamu memperoleh makanan untuk 3 hari, maka dia berkata, aku celaka. Dia kata, apabila kamu peroleh makanan untuk 3 hari, sikit dapat makan, maka kamu berkata, aku celaka. Rezeki kita ni kan tak sama, tuan-tuan. Kadang-kadang dia banyak, kadang-kadang dia sikit. Kadang-kadang dia sikit, kadang-kadang dia banyak. Ini ketentuan Allah. Tapi kalau kita ni bergerak sahaja, insya-Allah bergerak sahaja, rezeki kita ni dah ada dah. Ada makhluk Allah Ta'ala jadikan yang dia duduk tak bergerak. Kalau labah-labah tu dia duduk aja kat sarang dia. Tapi rezeki datang dah sebagainya.
Kalau macam kita ni, insya-Allah bila kita bergerak, maka adalah rezeki kita tu tadi. Adalah rezeki kita tadi. Dan dia kata tidak bernasib ujur, maka dia sesungguhnya telah mengingkari nikmat. Siapa yang enggan memberikan zakat kemudian disentuh zakat hartanya, maka sesungguhnya dia telah menganggap remeh terhadap kitabku. Dan apabila dia mengetahui masuknya waktu sudah tiba tetapi dia tidak memperuntukkan waktu untuk melaksanakannya, bila dia tahu masuknya waktu tapi dia tak letakkan sebahagian masa untuk melaksanakannya, sesungguhnya dia telah lalai daripada mengingati aku, kata Allah. Dia telah leka daripada mengingati aku. Kita masuk kepada kitab kita menyambung balik kepada kitab kita ni pada muka surat 185, iaitu penyembelihan kepada yang selain, seperti menyebut yang lain daripada nama Allah. Ini boleh berlaku juga perkara yang boleh membawa kepada syirik. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla li ghairillahi bih. Kata Allah, diharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi dan yang disembelih atas nama yang lain daripada Allah. Diharamkan bagi kamu bangkai. Bangkai ni apa dia tuan-tuan? Binatang halal dimakan yang mati tidak disembelih, itu dinamakan dia bangkai. Binatang haram dimakan mati disembelih pun bangkai juga. Binatang yang disembelih bukan dengan nama Allah, maka dinamakan bangkai juga. Jadi bangkai ni di kategori dia banyak. Binatang halal dimakan tapi mati tak sembelih, maka nama dia bangkai. Binatang haram dimakan, contohnya kucing, kita sembelih kucing, dia tak boleh dimakan, maka dia jadi dikira bangkai juga. Ataupun binatang yang mati disembelih kerana bukan dengan nama Allah, maka dikira sebagai bangkai juga. Tidak boleh dimakan kerana kesemuanya itu adalah kotor. Jadi kalau kita tangkap kucing, kita nak sembelih, tak boleh makan. Dan bagi kamu bangkai yang kedua, darah. Darah ni pun tak boleh dimakan. Yang boleh dua je, darah hati dan darah limpa. Dalam kitab Mutlaqqan Badrin tu, hati dan limpa, itu boleh. Yang lain semuanya hukumnya najis. Dan daging babi. Ni jangan tuan-tuan, macam saya kata berlaku dulu dekat satu tempat di Pekan. Orang perempuan ni pergi restoran dia makan mi goreng. Dalam mi goreng tu ada babi. Dia kepit babi tu, dia keluarkan babi. Dia makan mi aja. Dia kata yang tak boleh makan tu babi. Keseluruh babi tu, kesemuanya hukumnya adalah najis, maka tidak boleh dimakan. Dan disembelih atas nama yang lain daripada Allah. Disembelih atas nama lain kerana makhluk lain, kerana begitu begini dan sebagainya, maka itu tidak boleh. Tidak boleh atas atau di tempat yang menjadi kelaziman pada tujuan syirik, seperti dijelaskan oleh hadis Nabi dari Sabit bin Al-Tahaq radhiyallahu anhu, katanya ada seorang yang bernazar menyembelih unta di suatu tempat bernama Baunah. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah padanya berhala yang disembah? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, adakah padanya perayaan mereka? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah bertanya dan bersabda lagi, tunaikanlah nazarmu, sesungguhnya tidak harus menunaikan nazar yang maksiat dan pada barang yang tidak menjadi milik, yang tidak menjadi milik. Apa kata dia? Bila dia nak sembelih satu tempat, Nabi tanya dulu, adakah kamu nak sembelih ni tempat itu? Dia kata ada berhala. Ada berhala. Kerana berhala ni kan kadang-kadang orang datang dekat Tugu Negara sana, ada orang bila dia pergi, dia ada tunduk begitu. Kadang-kadang ada tuan-tuan buat macam tu. Pergi tak? Kita tengok Tugu Negara yang pegang dengan senapang tu, kita tengok ajalah, kan? Janganlah tuan begini pula sebagai tanda hormat. Ataupun kan, yang semalam bila saya tengok yang banyak orang buat apa tadi, buat gambar apa tu, selfie kan, yang buat macam ni kan.
Rupanya gini tu dia lambang salib rupanya. Tapi berapa ramai orang kita yang bilik selfie macam rupanya lambang salib tu, benda begitu tu kan. Orang kita tak sedar pun dia kata. Dia ngikut tapi dia tak tahu. Jadi Nabi tanya, ada tak patung dekat situ? Ada tak patung dekat situ? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Adakah padanya perayaan mereka? Adakah sempena raya kita ni kerana perayaan begini kamu buat begitu? Lalu mereka jawab, tidak. Rasulullah bersabda lagi, tunaikanlah nazar. Kalau begitu, kalau menazar kamu buatlah. Nazar tadi kamu dah buat, maka buatlah, sembelihlah. Dia menazar contohnya lah tuan-tuan, kalau saya luluh peksa ustaz, saya nak sembelih seekor kambing ni dekat masjid ni ustaz. Dekat masjid. Itu nazar. Nazar ni tuan-tuan, kalau benda yang kita bercita-cita, benda tu yang sunat. Bila benda tu sunat, maka dia menjadi wajib. Kan? Contohnya kalau puasa, kalau aku dapat anak lelaki seorang, aku nak puasa, maka sunat asalnya jadi wajib. Yang haram tak boleh. Jangan tuan-tuan kata aku kalau lulus peksa aku nak berzina 2 kali. Habis aja peksa lulus, kita pun kata aku terpaksalah berzina sebab aku dah nazar. Itu tak boleh, itu haram. Jadi bab itu, maka sungguhnya tidak harus menunaikan nazar pada yang maksiat. Yang maksiat tak boleh. Dan begitu juga pada barang yang tidak menjadi milik, bukan milik kita. Kan? Benda tu bukan milik kita. Kita kata ada orang tu lembu orang. Tiba-tiba kita bernazar, kalau aku luluh peksa, aku sembelih lembu tu. Lembu tu orang punya, bukan kita punya. Maka pada ketika itu pun tidak diizinkan pada ketika. Bahkan sebarang ungkapan dan kepercayaan adanya sesuatu yang setara dan sebanding dengan Allah Subhanahu Taala yang ditujukan kepada doa, permohonan, cara ibadat, ditakuti bala bencana, dijamin mendapat manfaat, itu semua dianggap syirik besar yang merosakkan akidah, dan syirik seperti ini dijanji dengan neraka. Nampak tak? Bahkan sebarang anggapan dan kepercayaan, hari ini orang bercakap ini semua bencana alam. Kalau maksud dia bercakap tu bencana alam ini yang mendatangkan bencana hujan dan sebagainya, maka habis, rosak syirik dia. Hujan turun hari ni, ini ketentuan Allah, kekuasaan Allah. Bagi kita yang faham kenapa kemalangan tu berlaku, itu ketentuan Allah, qadar dan kadar yang telah ditentukan oleh Allah. Jangan kita kata ada puaka lagi, ada ini dan sebagainya, maka rosak akidah kita, boleh membawa kepada syirik. Yang ni kena belajar tuan-tuan. Sebab tu kalau kita belajar dalam kitab, semalam ada orang minta belajar kitab Risalatul Tauhid ustaz. Boleh tak kita kuliah ustaz buka kitab Risalatul Tauhid? Dalam kitab Risalatul Tauhid, kalau tuan-tuan ngaji ada orang belajar dalam kitab yang kita baca ni, kalau tuan-tuan ingat balik kan, dia mengajar ada bahagian tauhid uluhiyah, ar-rububiyah, asma wa sifat. Kemudian dibincangkan pula nama-nama Allah. Ingat tak awal marin, tahun berapa marin, dengan nama-nama Allah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan sifat-sifat Allah dia sedikit. Jadi ada kitab tauhid, kalau tuan-tuan baca, dia hanya bahaskan tentang nama-nama Allah aja. Kalau kitab Risalatul Tauhid kebanyakan buat gitu. Tapi ada kitab yang mengaji tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang kata ini bahagian ni begini. Sebenarnya dia tak ada masalah tuan-tuan. Macam saya cakap kepada tuan-tuan lah dulu. Tuan-tuan pergi masjid, ada yang naik basikal, ada yang naik motor, ada yang jalan kaki. Yang pentingnya sampai ke masjid. Maka begitu juga kita belajar. Ada orang belajar melalui nama-nama Allah, mengenal Allah melalui nama Allah, melalui sifat-sifat Allah. Ada orang belajar mengenal Allah ni melalui alam ciptaan Allah. Dia tengok alam ciptaan Allah, tak ada masalah. Yang pentingnya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mensyirikkan Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Dan doa permohonan secara ataupun ditujukan kepada doa, kita minta kepada yang lain, atau cara ibadat yang lain, atau ditakuti bala bencana. Masih ada lagi orang kadang-kadang dengan busuk ni ditakut. Ni yang mamai busuk ni dia begini dan begini dan begini dan begini.
dijamin mendapat manfaat ataupun mendapat manfaat. Siapa yang buat macam ni dapat manfaat. Setengah kita tengok setengah bangsa diletakkan buah apple, buah anggur tepi-tepi jalan tu, saya kata. Kerana dia beranggapan ada yang berkuasa menyebabkan kemalangan ni, mana ada makhluk balok yang lain. Itu istilah yang boleh membawa kepada syirik. Semua anggapan dianggap syirik besar merusakkan akidah, dan syirik seperti ini dijanjikan dengan neraka Allah Ta'ala. Yang ketujuh, di sana terdapat pula syirik kecil yang dinamakan juga dengan syirik khafi, iaitu tersembunyi, iaitu sebarang kepercayaan, perbuatan, perkataan yang menyalahi anggap terhadap kekuasaan undang-undang dan peraturan Allah Ta'ala. Di antaranya lah riak, iaitu apabila seorang itu membanyakkan amalannya apabila di hadapan manusia, apabila tidak ada manusia berlainan pula caranya, tidak ada pula itu, iaitu dinamakan riak. Riak ni syirik yang tersembunyi. Dia beramal tu supaya orang lain puji. Dia datang masjid ni supaya orang lain puji. Orang lain puji, dia rasa begitu. Itu pun merupakan syirik yang tersembunyi. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, sungguhnya yang sangat-sangat aku takuti menimpa kamu ialah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, apa dia syirik kecil itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, ialah riak. Riak. Allah akan berfirman pada hari kiamat, apabila manusia datang dengan amal masing-masing, pergilah kamu kepada mereka yang kamu tunjukkan amal kamu kepada mereka di dunia dahulu. Kemudian lihatlah, adakah kamu dapati sebarang balasan di sisi mereka? Ni ada orang yang bina masjid, yang bina surau kerana nak nama dia, kerana nakkan kedudukan dia, nakkan dapat tampak dan sebagainya. Ada orang pergi masjid, pergi surau kerana dapat pujian-pujian orang. Maka pada hari akhirat Allah kata, pergilah minta kepada orang yang kamu puja tadi, yang kamu sanjung tadi, yang buat ini untuk kemagahan kamu, mintalah dengan mereka pahala tadi. Pada ketika itu mana mungkin dia boleh bagi pahala. Dan sabda Nabi, man sama yura'i faqad asyrak, wa man salla yura'i faqad asyrak, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Kata Nabi, sesiapa yang berpuasa dengan riak, dia bangga, awak tak tahu saya puasa hari ni. Awak tak tahu ke? Saya akan puasa hari ni, saya tiap-tiap Senin Khamis saya akan puasa, kata dia. Dia bangga. Maka dia telah melakukan syirik. Dan sesiapa yang bersembahyang dengan riak, bila depan orang dia sembahyang, bagus sembahyang dia, rokok dia, sujud dia kamain, tapi bila belakang orang dia tak sembahyang, kan? Maka dia telah melakukan syirik. Dan sesiapa yang bersedekah dengan riak supaya orang tengok, sekarang ni besar dia punya cek tu, besar meja dia cek dia. Kalau niat dia tu memang untuk nunjuk kepada orang, maka boleh membawa kepada syirik tadi. Habis kalau niat dia tuan-tuan supaya dia dicontohi, mana orang tengok. Sebab siapa yang buat satu amal kan, yang dicontoh orang lain ikut, maka selama itulah dia akan dapat pahala. Macam mana tu agaknya? Kalau niat dia terbaik, niat dia bukan kerana nak kebanggaan, tapi supaya orang lain mencontohi amal-amal yang baik tu kan, mendahulukan amal baik, mudah-mudahan dia dianggap sebagai bukan lagi pada jenis yang dikatakan riak tadi. Bab ni tuan-tuan, bukan macam saya cakap kepada tuan-tuan lah dulu. Macam saya cakap dengan tuan-tuan dulu, kalau sembahyang pada Jumaat tu, jangan tuan-tuan merangkak masuk parit, duduk merangkak dalam parit ni. Kenapa? Nanti takut riak. Payah juga kita. Ada amal bagi saya yang memang kena tunjukkan. Kan dulu saya cakap dengan tuan-tuan, ada orang pergi, ustaz ni dia bawa orang pergi mancing udang. Bila sampai mancing udang, sampai masuk waktunya, dia tak sembahyang. Dengan yang sama satu perahu dengan dia tak sembahyang. Jadi saya tanya, kenapa tak sembahyang? Dia kata, nanti kalau aku sembahyang pula, orang kata nak nunjuk-nunjuk. Oh, dalam situ kita kena. Itu yang disebut dalam kitab Matan Arba'in, siapa yang beramal kerana manusia, dia kata syirik. Siapa yang tidak beramal kerana manusia, riak. Dia tak beramal sebab manusia.
Jalan keduanya hendaklah diikhlas. Dia kena semayang lah. Bila sampai masuk waktu semayang, tak kira lah orang kata nanti macam nak nunjuk-nunjuk pula. Kadang-kadang kita pergi walimah, tuan. Kita pergi walimah, orang lain semua tak tutup aurat. Kita pasal nak jaga hati orang lain, nanti orang kata apa, kita pun tutup lah. Kita tak tutup aurat. Orang kata kenapa tak tutup aurat? Nanti riak pula kan orang. Ini jaga-jaga. Asyaitanu ya'idhukumul faqrah. Kena faham dalam bab yang itu. Tak semayang, kita bukan semayang, kena semayang, kena tutup aurat. Walaupun orang lain semua tak tutup aurat, kita kena tutup aurat. Bukan kan macam ni kita buka jugalah, nanti timbul riak. Benda tu kena faham kedudukan tu, jelas tadi kan. Maka siapa yang berpuasa dengan riak, kata Nabi, maka dia telah melakukan syirik. Maknanya dia menyebut-nyebut kepada orang, bercerita kepada orang. Awak tak tahu, saya bangun sembahyang tahajud tiap-tiap malam tu, pukul 2 pagi saya dah bangun. Awak jangan tak tahu. Dia boleh cerita dengan orang, cerita. Dia apa jelatan. Dan sesiapa yang bersembahyang dengan riak, maka dia telah melakukan syirik. Dia buat sembahyang tu, dia elokkan. Kalau dia seorang sendiri, laju macam kuda kepang, pop, dah siap. Tapi kalau depan ramai orang, orang Jawa kata alon-alon aja. Kan? Kalau sembahyang seorang, 4 rakaat tu 4 negeri boleh datang. Mula aja takbir, Allahu Akbar. Agaknya orang Shah Alam ni macam mana banjir agaknya. Dalam agaknya kan. Masuk rakaat kedua, dia Pahang rasa-rasa lebih teruk tu. Kalau ada highlight aku pergi Pahang. Masuk rakaat ketiga, Kelantan tak apa khabar agaknya. Kadang-kadang 4 rakaat ni 4 negeri kita ada, tuan-tuan. Wallahualam. Tapi memang susah lah, tuan. Nak dapat ikhlas ni memang cukup susah lah. Bagaimanapun kita kena berusaha lah, tuan. Setakat mana kita boleh dapat ikhlas tu, kita usaha lah, tuan. Dan untuk khusyuk tadi, riak termasuk di kalangan sifat orang yang munafik. Saya sempat catat, tuan-tuan, malam tadi tentang 9 sifat orang-orang yang munafik. Ada 9 sifat dikhabarkan di antara sifat-sifat orang munafik. Saya tak bawa lah hari ni, nanti minggu depan saya bawa kepada tuan-tuan. Satu daripada sifat orang munafik ni, dia bohong. Pembohong ni sifat orang munafik. Yang kedua, dia tidak amanah. Dia tidak amanah. Dia ada 9 sifat. Tanda-tanda 3, bila bercakap bohong, janji mungkir, amanah khianat. Tapi ada lagi satu, dia kata antara sifat-sifat munafik tu disebut ada 9 berdasarkan ayat-ayat Quran, bukan berdasarkan fikiran kita. Tapi satu daripadanya, dia bohong. Bila dia berjumpa dengan manusia, sama-sama orang Islam, dia kata dia beriman. Tapi bila dia jumpa dengan geng-geng dia, dia kata sebenarnya kami tak beriman, kami cuba berlakon-lakon aja. Kami cuba berlakon sahaja, sebenarnya kami tak beriman, kata dia. Itu antara sifat-sifat, disebutkan sifat-sifat orang-orang yang dinamakan orang-orang yang munafik. InsyaAllah minggu depan nanti saya sebut, kalau saya ingat, tuan-tuan. Kemudian di antaranya juga dia kata, man khalaqa bi ghairillahi faqad asyrak. Sesiapa yang bersumpah dengan lain daripada nama Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan syirik. Patut bersumpah wallahi wa tallahi, sumpah begitu, tapi dia bersumpah nama pokok. Matahari, bulan, aku sumpah dengan bulan ni, kata dia. Boleh jadi juga syirik juga tadi. Jaga-jaga dalam bab sumpah ni. Sungguhnya dak sabda Nabi, dalam sungguhnya tawar, jampi, tangkal, azimat, ilmu guna-guna adalah syirik. Orang dulu-dulu dia tawar jampi, dia pakai tangkal, dia pakai azimat, belit kat pinggang. Dulu-dulu, ingat zaman dulu-dulu. Yang boleh, kata dalam kitab Almarhum Haruddin, dia kata bagi orang yang tak reti baca, anak-anak kita yang masih kecil bayi yang belum reti baca, maka boleh digantungkan padanya ayat Al-Quran. Itu yang boleh tadi kata, yang boleh baca. Tapi kalau yang tak boleh baca, jampi-jampi ni tak ada. Orang dulu-dulu ingat tak, dia ambil tali kasut, disimpulkan, digantung dekat leher. Ingat tak zaman dulu-duluan? Sekarang ni tak ada lagi lah. Sekarang ni tak ada lagi. Jaga-jaga atas, kalau kita meyakini yang tangkal inilah yang menyebabkan dia selamat dan sebagainya, boleh membawa kepada syirik.
Tapi sekarang benda-benda yang macam tu nampaknya dah tak berapa nak ada lagi lah tuan. Kalau dulu kita tengok asal budak kecil dengan puting dia, dengan tali kasut digantung tadi, ingat tak zaman dulu-dulu tuan? Saya masa tu ingat zaman-zaman tu dulu ingat lagi tuan. Tapi zaman sekarang ni kita nak jumpa orang budak yang pegang puting payahlah tuan. Tali-tali kasut yang depan kan kita tak jumpa lagi. Azimat dan ilmu guna-guna adalah syirik juga kata Nabi. Dan ada pun jampi dengan ayat Quran, zikrullah, namanya atau sifatnya tidak menjadi salah, bahkan ianya menjadi sunnah Rasulullah, sebagaimana sabda Nabi, sesiapa yang menemui ahli nujum atau tukang telik lalu dia membenarkan, maka sesungguhnya dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya pula, tengok tangan ni ditekan, tangan ni, awak ni kalau ikut ni anak 18. Dia pun percaya anak 18. Dia kata awak ni sesat, dia kata dekat sini ni tempat ni, dia percaya, maka rosak akidah dia. Dia percaya kepada dia. Dia tak tahu benda yang gaib ni, dia tak tahu. Allah Ta'ala tahu dan kita tak tahu. Dia kata siapa yang menemui ahli nujum atau tukang telik lalu dia membenarkannya, maka sesungguhnya ia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu-dulu kan orang kita kata kalau kupu-kupu masuk rumah, ingat tak? Kupu-kupu masuk rumah ni maknanya ada orang nak masuk Minang lah. Burung siap-siap ni, siap. Kita kata bersiap-siap. Kenapa? Ada orang nak datang. Burung tu pun tak tahu. Dia boleh ingat tak dulu tuan? Ingat tak dulu? Dulu-dululah tuan. Cuma ada juga pandangan orang Melayu dulu tuan-tuan yang dia tak kaitkan gitu. Di antaranya siapa yang makan tebu pada waktu petang, orang tua-tua dulu kata isap darah mak. Siapa yang makan kerak nasi, maka makan banyak tempat, bini dia banyak besok. Itu sebenarnya dia buat sindiran. Dia nak kenakan lain, nak cakap lain, tapi dia cakap macam tu. Orang yang kemudian yang keliru, orang yang kemudian yang ikut kelian, dia kata kau makanlah duduk banyak tempat, nanti bini kau banyak. Tak mananya aku bini satu aja. Jadi patutnya dia bercakap betul, kau makan banyak tempat, nanti bersepah, nak bersihkan susah. Kau menyanyi dekat dapur, nanti dapat kahwin laki tua. Cukup takut orang tuan-tuan dulu, orang perempuan dulu nak kahwin, nak menyanyi kat dapur kan, senyap je. Masuk bilik air terpekik terlolong dia menyanyi. Dalam dapur dia tak berani, takut dapat laki tua. Rupanya bukan itu. Patutnya cakaplah, engkau kalau sibuk menyanyi kat dapur, nanti nasi angin. Gitu kata dia. Kan dulu, jangan makan hati ayam. Hati boleh, hampedal tak boleh kata dia. Tanya kenapa? Kau kalau makan pedal nanti nak sunat liat. Apa kena-mengena nak sunat dengan liat? Jawabnya rupanya dulu ham pedal ni sedap. Kalau kita dah pedal ham pedal, dia dapat apa? Jalan selamat. Dia pun katalah makan ni begini dan sebagainya. Itu lain. Tapi kalau yang beranggapan yang macam tadi tuan-tuan, kan orang kita tengok cawan jatuh. Asal cerita Melayu dulu kan, cawan jatuh tu adalah benda sial nak berlaku. Ingat tak? Ingat tak dulu tuan? Asal cawan jatuh, wah kita kata ini tak apa benda sial nak berlaku ni. Cawan jatuh 2 biji pula. Tak ada kena-mengena tuan-tuan. Tu jangan kita betul, kalau benda-benda tanggapan yang dah tak betul tu kita perbetulkan balik sekali tuan-tuan. Kita berhenti sampai situ, nanti kita sambung balik sabda Nabi, man ata arafat, kata Nabi, sesiapa namanya tukang telik, maka dia bertanyakan sesuatu lalu dia mempercayainya, maka tidak diterima sembahyangnya selama 40 hari. Jangan buat main tadi. Yang kita pergi tengok tangan anak kita dan sebagainya begini, kita percaya pula. Bila percaya tu boleh rosak soal akidah kita tadi tuan. Jadi kita berhenti dulu sampai situ. InsyaAllah panjang usia kita sambung pula pada minggu
hadapan nanti tuan-tuan. Dan nak habis dah kitab kita ni, lama juga kita 2-3 bulan insya-Allah habis. Kita akan pindah kitab yang ketiga, iaitu beriman pada malaikat. Tuan-tuan dah boleh standby lah. Kitab yang ketiga tadi beriman kepada para malaikat. Jadi sikit cukuplah hanya sekadar itu. Tak ada kemusykilan, rasa saya semua faham insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairul dzikir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir.